Baik, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita bertemu lagi dalam sembang 14 hari lockdown, itu malam kedua terakhir. Hari ni kita berterima kasih pertama sekali pada yang sudi ada dalam live ni. Minta kita boleh share-share dulu dan kita akan jemput panel kita. Alhamdulillah panel kita hari ini Dr. Muhammad Taufik Yaakob daripada Universiti Malaya, iaitu salah seorang penganalisa politik Malaysia yang selalu saja ada dalam dia sebentar lagi. Sambil itu kalau boleh kita komen, bagi tahu hadir, adakah kita punya clear atau tidak, dan bagi tahu hadir daripada mana, dan kita boleh share-share lah, dan forward kepada kawan-kawan yang lain. Hari ini topik kita adalah berkaitan dengan politik orang Melayu, macam mana keadaan sekarang. So uh, hari ini kita santai saja. Saya dah bincang dengan Dr. Taufik. Kita mau tu santai, kita nak tengok macam mana daripada pandangan orang Melayu sendiri berkaitan dengan politik ni. Kita fokus kepada rakyat sendiri. So tanpa kita lengahkan masa, kita akan jemput Dr. Taufik untuk hadir ke live kita. By the way, ni kawan saya sejak UKM. Uh, 2007 sampai 2011 kan. Dan beliau juga adalah orang Kulim Kedah, kawan senegeri lah. So kita amat bertuah beliau untuk hadir dalam kita punya live pada malam ni. So saya akan masukkan Dr. Taufik ke dalam live sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo buka-buka tengok macam Lena, kita pun terkejut. Ya, kena kena microskip sekejap. Oh, mikroskop. Sibuk doktor kan. Kena panggil doktor kan ni? Saya panggil doktor lah, no. Kita Kau, tengok crowd macam mana malam ni. Kalau crowd tu ramai orang KL, kita uh, tune ke KL lah. oh ya. Yeah. Bukan apa, saya aku tersebut aku dah sebut aku dah dengar. Padahal nak buat formal kan, tapi tak apa lah kot, no. Tak Kawan-kawan masalah. kita tak ada masalah, no. Aku Tak masalah. biasa orang Kedah. Payah nak buang pun dah. Okey, tak apa. Sambil-sambil tu kita just tunggu-tunggu. Sekarang ni kalau hang tengok pun baru 8 orang kan. Semalam pun live pun ramai kan. Live di PAS lah aku kan. So, kalau aku proceed terus dengan soalan pun boleh tak, no? Kan, Boleh. sambil-sambil. Kita Boleh. kalau kita bagi hang yang bercakap banyak lah malam ni kan. Okey, Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama boleh? Kalau boleh lajak tak ada masalah, 2 jam, sejam setengah, no problem. Selalu kami Ya. end pukul 10.30, pukul 11 tak bisa lagi lah. Kalau rasa nak pecah rekod, most welcome. Ya. Kata And, Mahathir kata hmm. tengah sedap tu kita kena berhenti. Kalau tak dia Oh, akan melalui ke perbincangan yang tidak sepatutnya sia-sia, dalam sia-sia. yang sia-sia dan tidak sepatutnya. Yeah. Okey lah, macam ni doktor, kita tanya dulu soalan yang pertama untuk doktor. And kita tahu parti politik dekat Malaysia ni, terutamanya politik yang melibatkan kaum Melayu, banyak pecahan. So kita pun tahu banyak ada UMNO, PAS, Amanah, Bersatu dan Pejuang. Dan sekarang ni pecahan ni secara tak langsung dia bagi impak kepada cara dan corak mengundi orang Melayu tu sendiri. So doktor rasa adakah keadaan macam ni menunjukkan atau memberi satu indikasi bahawa politik orang Melayu ni sebenarnya dah berada seperti di hujung tanduk, telur di hujung tanduk, ya, tidak ada penyatuan yang solid dan masing-masing ada agendanya tersendiri. Macam mana komen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Tuan Amirul B. Ramli dan kepada penonton-penonton yang sudi bersama kita pada malam ini. Alhamdulillah kita berada pada satu sesi yang cukup bagi saya cukup meremajakan pemikiran, kerana kita tidak boleh biarkan pemikiran kita ini terus berada dalam kepompong lama ataupun tidak diperbaharui. Berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh saudara Mirul sebentar tadi,
Sebenarnya tak ada masalah pun kalau kita ada 200 parti politik Melayu pun. Kerana kita lihat sebelum merdeka itu sendiri, ya, bagaimana orang Melayu itu terpecah kepada segmen negeri, ya, kerana kita bentuk sebuah kerajaan di Malaysia ini pada tahun 1957. Maka kalau kita lihat di sebalik ataupun sebelum tahun 1957 itu, memang orang Melayu itu sendiri berpecah daripada sempadan negeri, ya, kita ada negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi ini berbalik kepada soal sejarah lah, ya. Dan saya pasti saudara-saudari sebenarnya sudah arif tentang sejarah politik Melayu yang kita sedang cakapkan hari ini. Ya, sebelum tahun 1957 itu, ya, perpecahan jelas, dan kita lihat negeri-negeri Melayu pun kuat, ya, tidak ada masalah pada ketika itu, kerana itulah sebenarnya wajah negara kita yang terpisah berdasarkan yang pertama sempadan negeri, ya, dan yang kedua berdasarkan matlamat dan kepentingan kelompok tersebut. Kalau sebelum merdeka kita ada golongan ataupun guru-guru Melayu Barat, ya, kemudian kita ada Persatuan Melayu Muda, kemudian kita ada Persatuan Silat Negeri ini, negeri itu, dan ini sebenarnya mencerminkan perpecahan pada asasnya, ya, dan tidak memberikan kesan yang besar, malah memberikan kekuatan kepada segmen ataupun kelompok masyarakat khusus. Tetapi bila kita melihat dalam konteks hari ini, ya, walaupun kita ada ataupun wujud perpecahan daripada segmen, misalnya segmen agama, kemudian segmen kaum, bagi saya inilah satu keunikan dan satu keistimewaan yang wujud di negara kita. Kita tidak boleh menolak sepenuhnya, ya, perpecahan ini, dan kita melihat daripada aspek negatif semata-mata. Sedangkan, ya, perpecahan ataupun perbezaan ataupun kelainan kerencaman ini merupakan satu keunikan yang perlu kita raikan, tetapi tidaklah boleh kita letakkan sehingga satu tahap yang ekstrim sehingga kita melibatkan soal-soal akidah, soal-soal agama dalam kita menghukum pihak-pihak yang berbeza landasan perjuangan kita. Dan dalam konteks hari ini, ya, kita melalui fasa yang cukup panjang bagi kita sampai pada tahun 2021. Ya, kita lihat usaha untuk menyatupadukan orang Melayu itu sudah berlaku sejak sekian lama. Misalnya kita lihat Kongres Melayu Semalaya, kemudian kita ada Kerajaan Perpaduan tahun 1971, kemudian hari ini kita ada Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kita tidak boleh menolak gabungan atau perpaduan yang muncul. Kerana apa? Kerana inilah sebenarnya proses yang sentiasa berlaku. Kalau kita sebagai manusia, kita ada proses daripada kelahiran hinggalah kematian. Begitulah juga dalam proses politik. Kita tidak boleh lari daripada, ya, normalisasi atau naturalisasi yang wujud dalam politik itu sendiri. Saya sebenarnya tidaklah berapa, orang kata, gembira dengan tajuk yang diberikan malam ni. Nampak seolah-olah kita nak bincangkan tentang masalah orang Melayu. Tajuk ni kalau boleh kita nak adjust dia lebih kepada apa yang rakyat rasa hari ini. Ya, kalau rakyat rasa hari ini telah bosan dengan politik, mereka memerlukan perhatian ataupun kita melihat rakyat memerlukan satu daya sokongan daripada kerajaan, ataupun perut mereka itu perlu dijaga rapi oleh kerajaan, itulah sebenarnya yang perlu dibincangkan dan perlu diangkat sebagai salah satu suara yang cukup penting hari ini. Politik itu boleh berubah bila-bila masa, ya, dan saya yakin rakyat sudah semakin bosan dan rakyat sudah semakin jemu dengan politik yang sedia ada. Kalau kita nak cakap tentang politik ni, ya, 2 jam tak cukup. Tetapi sebenarnya, ya, apa yang rakyat perlukan hari ini iaitu soal kebajikan. Ya, kita boleh ke sana bercakap tentang soal bagaimana untuk memperbaiki negara. Kita hendak membangunkan sebuah
negara yang penuh dengan teknologi, kehebatan, ada terbang ataupun pelbagai lagi keluar biasaan yang tidak ada di negara kita. Kita boleh pandang ke hadapan dengan 1000 tahun lagi pemandangan daripada kacamata kita. Tetapi kalau kita tidak berbalik kepada soal perbincangan ataupun melihat apa yang berlaku di belakang kita, sejarah kita sebelum ini, saya tidak lihat kita ada satu tapak yang cukup kuat untuk kita membincangkan kehidupan rakyat, apa yang rakyat lalui hari ini. Kerana rakyat seperti yang saya katakan tadi dah bosan, jemu dan semakin menolak ahli-ahli politik yang jelas, yang mementingkan diri dan melihat bahawa mereka mencari peluang untuk berkuasa. Hatta kalau kita lihat hari ini, pergilah ke lapangan, kita turun ke mana-mana tempat di seluruh negara. Rakyat tidak berbincang lagi soal politik. Rakyat melihat bahawa siapa yang boleh membantu mereka, siapa yang boleh dilihat, boleh menyampaikan maklumat dengan begitu cepat kepada mereka. Dan hari ini saya lihat Kerajaan Perikatan Nasional sudah semakin merosot pencapaiannya. Kerajaan yang dinyatakan peringkat awal inilah Kerajaan Melayu PAS yang ingin memperkukuh dan memperutuhkan kuasa Melayu. Pada peringkat awalnya itu kita nampak coraknya ke arah memperkukuhkan Melayu. Tetapi selepas 1 tahun kita lihat bagaimana kelemahan-kelemahan muncul dan tidak ditangani dengan begitu baik. Kita lihat dalam satu konteks, rakyat hari ini memerlukan satu respon ataupun maklum balas yang begitu cepat daripada pihak kerajaan. Tetapi adakah dalam konteks moden hari ini dengan adanya teknologi, media sosial, Facebook, malah kerajaan telah wujudkan Kementerian Komunikasi dan Penerangan yang sedemikian, tetapi respon kepada rakyat itu hari ini, saya rasa meluatlah tengok apa yang ditunjukkan semakin hari semakin lemah dia punya track record. Kerana kita telah melalui fasa yang cukup jelas, kita mempunyai akses kepada internet, teknologi yang hebat. Kalau respon sebegini pun tidak digunakan dengan sebaiknya, saya khawatir datanglah apa bentuk gabungan kerajaan ataupun datanglah jenama-jenama, sebab terlalu banyak jenama politik di Malaysia. Kita lihat tahun 1971 kita ada jenama kerajaan perpaduan, kerajaan gabungan, kemudian kita ada Angkatan Perpaduan Ummah, kita ada Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, kemudian muncul Perikatan Nasional. Ini kalau susun dekat siling rumah, saya rasa dah penuh siling rumah dengan jenama-jenama yang tidak memberikan implikasi yang cukup hebat dan mantap kepada rakyat. Apa maksud hebat dan mantap kepada rakyat? Bagaimana deliverynya kepada rakyat? Rakyat tidak mahu satu proses yang begitu lambat untuk mereka dapat yang mereka sepatutnya dapat. Misalnya kalau mereka perlukan bantuan RM1,000, jangan tunggu 10 hari ataupun 20 hari. Kalau nak isi borang itu tak perlulah 2-3 muka surat. Rakyat sudah ada kad pengenalan. Buat apa lagi perlu 2-3 borang hingga menyusahkan rakyat. Orang kampung yang menoleh getah keluar daripada baling nak ke pekan untuk memohon apa-apa bantuan ataupun di pedalaman mana Greek ke. Inilah sebenarnya birokrasi. Sebab saya tengok pernyataan oleh Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein hari ini. Beliau sendiri dalam kerajaan, beliau sendiri mengeluarkan respon bahawa birokrasi terlalu ketat sehingga menyebabkan proses untuk bantu rakyat, untuk menjaga kebajikan rakyat ini semakin lemah. Jadi kalau kita bercakap tentang langit ke, awan ke, tetapi hal di bawah itu, hal rakyat itu tidak dijaga, mustahil kita boleh membentuk atau mengekalkan kerajaan yang ada hari ini dengan penuh competent, efficient dalam tempoh 2-3 tahun akan datang. Itu yang saya dapat ketengahkan di peringkat mukadimah awal ini. Saya yakin ada beberapa isu yang kita boleh bincangkan semakin panas. Kita rasa
inilah sebenarnya yang perlu kita jalankan sebagai rakyat. Kita memberi pencerahan, kita memberi penerangan melalui media-media dan platform perbincangan yang kita laksanakan malam. Terima kasih doktor atas huraian. So saya tadi melihat ada satu perkara yang doktor sebut adalah berkaitan dengan kebajikan rakyat itu sendiri. So sebelum ini adalah kerajaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat. Kita tahu dalam kabinet, dalam parlimen, kebanyakannya memang ramainya, majoritinya adalah ahli politik, adalah orang Melayu. Tapi kita pun mengharapkan mereka ini menjaga kepentingan kaum lain. Tidak perlulah dikira, kalau nak beri bantuannya, tidak perlu dikira hang daripada mana, hang parti mana, hang agama apa. Kita tak mau macam tu. Apakah kita tengok sekarang ni, ahli politik orang Melayu ni, dia menjaga kepentingan politik, kepentingan agama Islam, budaya Melayunya sendiri, yang sering kali dilanda kontroversi, apatah lagi melibatkan juga keselamatan negara. Kalau boleh doktor komen, dan kita tidak mahu kepentingan kaum-kaum lain diketepikan sejajar dengan perlembagaan. Oh jelas kita tengok dalam perkembangan politik negara ini bukanlah satu dua pemimpin yang boleh saya katakan satu dua orang pemimpin yang masih lagi mengekalkan jiwa dan semangat mereka untuk memperjuangkan kebajikan rakyat, ya, kerana susah kita pada hari ini untuk mengenal pasti, ya, lebih daripada 10 orang pemimpin pun yang mempunyai dan sungguh-sungguh, ya, melaungkan kita membela kebajikan rakyat. Kita ingin meletakkan rakyat itu sebagai satu kelompok yang perlu dipertahankan, perlu dijaga. Kerana apa yang kita lihat hari ini, pemimpin-pemimpin politik, ya, tipulah, ya, mereka sebenarnya nak masuk politik hari ini semata-mata untuk menjiwai semangat setia kepada negara. Itu semua tipu, ya, itu semua omongan kosong, ya. Kalau ada satu dua, ya, pemimpin yang masih ada sikap demikian, saya masih bangga, saya cukup gembira kerana mereka masih ada lagi rasa cinta dan sayang kepada negara. Tetapi semua itu tipu belaka. Kerana apa? Ya, mereka masuk politik itu, ya, dengan slogan-slogan rakyat. Ya, dulu Pakatan Harapan, oh rakyat, Perikatan Nasional rakyat, UMNO itu rakyat. Kalau UMNO itu sendiri sebelum ini, perkataan rakyat itu perkataan yang cukup sensitif, ya, dilihat sebagai konotasi yang membangkang kepada kerajaan. Tetapi bila tewas, mereka mula muhasabah diri, mereka melihat bahawa rakyat yang perlu diutamakan. Tetapi bila dah berkuasa, berkocak satu sama lain dalam sebuah kerajaan yang dipanggil Kerajaan Melayu Islam, inikah sebenarnya yang mengutamakan rakyat. Ya, peringkat awal itu kita cukup terinspirasi. Akan ada sebuah kerajaan yang cukup kuat, ya, Kerajaan Melayu Islam. Ya, kita perlu akui peringkat tahun pertama itu benar, kerana mereka meletakkan satu sentimen, ya, memperjuangkan isu-isu orang Melayu Islam. Misalnya kita lihat isu Muhammad Adib, ya, bagaimana isu tersebut masih lagi belum selesai. Dan yang kedua, isu status quo, jawatan-jawatan penting dalam kerajaan, ya, dan isu-isu lain yang sebenarnya telah membangkitkan semangat orang Melayu untuk menyokong penubuhan kerajaan baru. Tetapi akhirnya kita lihat dalam konteks, ya, selepas kerajaan berjaya menunaikan atau menangani pandemik COVID-19, ya, sehingga PKP3, saya melihat rakyat itu mereka meletakkan rakyat itu hanya sebagai kesampingan, dan di sebelah mereka itu ada isu-isu lain yang perlu diperjuangkan. Ya, orang bising, rakyat bising, ya, tentang lockdown, ya, tentang pembukaan sektor ekonomi, ketidakadilan dalam proses ekonomi, ataupun ketidakadilan dalam memberi ruang kepada perniagaan-perniagaan. Jadi ada rakyat di bawah sana yang susah, yang berniaga setiap hari, mereka perlukan pendapatan setiap hari, mereka dinafikan. Jadi bagaimana suara mereka itu betul-betul didengar oleh kerajaan yang sebelum ini melihat dan meletakkan bahawa rakyat itu penting.
Ya, kalau rakyat itu penting, saya yakin ya total lockdown yang kali ketiga ini dilaksanakan sungguh-sungguh ya, dan kritikan demi kritikan dan U-turn berlaku walaupun akhirnya U-turn itu dilakukan secara penuh berhemah diterima oleh rakyat ya, tetapi saya khawatir kalau kekuatan yang ada dalam tempoh 1 tahun dibina sebelum ini akhirnya akan merosot dan akan menjatuhkan kekuatan yang ada sebelum ini. Dan saya melihat apa yang penting hari ini ya, bagaimana kita membina kekuatan orang Melayu dan orang Islam dalam sektor ekonomi. Politik itu sudah terjamin dalam perlembagaan. Tak ada orang lagi yang boleh sanggah dalam perlembagaan, boleh mengubah dengan begitu mudah perlembagaan itu. Siapa berani menentang kuasa yang telah diperuntukkan mengenai kuasa yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan. Ya, kita berbincang soal demokrasi. Ya, kita berbincang tentang soal pilihan raya atau apa sekalipun yang berkaitan dengan demokrasi yang ada dalam perlembagaan. Tetapi kalau kita lihat demokrasi, ya, sidang parlimen atau pilihan raya itu telah termaktub dalam perlembagaan, bagaimana pula perkara lain yang telah termaktub dalam perlembagaan tetapi disanggah oleh beberapa kumpulan yang tidak bersetuju atas kepentingan politik. Misalnya kita lihat pergantungan parlimen ataupun darurat. Ya, itu tu sudah ada kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong, kuasa prerogatif kepada Yang di-Pertuan Agong itu sudah ada dalam perlembagaan ya? Dan pilihan raya ataupun prorok ke apa sekalipun yang berkaitan dengan parlimen turut ada dalam perlembagaan. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak buka parlimen atau kita nak tutup parlimen ya, selagi apa yang dilakukan oleh Seri Paduka Baginda Tuan Agong ataupun oleh kerajaan ya, ada dalam perlembagaan. Jika bertentangan dengan perlembagaan, maka peranan kita sebagai rakyat Malaysia untuk menyanggah. Ya, sebab itulah yang kita lihat ada kelompok-kelompok parti politik yang mewujudkan propaganda terhadap tindakan-tindakan kerajaan. Saya lihat propaganda itu berdasarkan kepentingan politik. Kalau suatu perkara itu, ya, suatu perkara itu betul dan benar, kita ada ilmu, kita perlu bercakap jujur. Ya, saya ada beberapa sahabat juga pensyarah daripada universiti lain. Ya, kadang-kadang mereka ada komunikasi dengan saya. Tolonglah nak masuk televisyen juga kan. Nak hebahkan diri mereka, nak publicity. Tapi saya cadangkanlah kepada televisyen, kepada radio berapa nama tersebut. Tapi sekali dua. Ya, tapi mereka kemudian tag saya, kenapa lepas tu televisyen ke radio atau surat khabar tak kontak mereka kembali. Saya kata mudah je. Kita janganlah masuk televisyen ke radio ke surat khabar ke, kita nak kipas ataupun kita nak menyokong sesuatu yang perkara yang tidak patut kita sokong. Ya, yang benar itu kita kena bercakap benar. Semalam saya kata pada Setiausaha Politik PAS, Setiausaha Politik Menteri Besar Kedah, ya, kita hari ini kita berbincang atas dasar ilmu. Kalau kita jujur dengan ilmu kita, sudah pasti kita akan kekal relevan dan kita akan diketengahkan, kita akan dipanggil oleh mana-mana media sekalipun. Sebab itulah ya, kita lihat hari ini orang boleh bercakap tentang politik. Orang boleh bercakap tentang apa sekalipun, tetapi di manakah kejujuran waktu kita bercakap dan menyampaikan ilmu itu ataupun apa yang kita perjuangkan. Kalau Kerajaan Perikatan Nasional melakukan perkara-perkara yang baik, kita sokong, tak ada masalah. Ya, bantuan kepada rakyat, ya, Aisina ke Lestari ke, ya, kos upah yang diberikan oleh kerajaan. Itu kalau boleh membantu rakyat, kita wajar untuk menyatakan sokongan berdasarkan kepada kebajikan yang kerajaan perlu bagi pada rakyat. Itu tugas kerajaan. Datanglah kerajaan apa sekalipun, kalau mentadbir dan memerintah negara, kalau memberi ya dan menumpukan kepada kebajikan rakyat, itu sebenarnya tugas mereka, tugas pemerintah. Tetapi kita lihat ya, kalau ada kebobrokan atau kelemahan ya atau apa sekalipun berkaitan dengan kemerosotan pencapaian kerajaan, kita wajar muncul di tengah-tengah khalayak masyarakat. Kita perlu nyatakan inilah sebenarnya perubahan yang perlu kita lakukan segera.
Ya, kita tidak boleh lagi menunggu sehingga rakyat marah, ya, sehingga rakyat beramai-ramai di jabatan netizen menyatakan kemarahan mereka dan akhirnya mereka perlu mengundur dan perlu U-turn semula keputusan yang dilakukan. Sebab itulah saya kata kepada beberapa pemimpin Barisan Nasional 2-3 bulan yang lalu, ya, kita ada satu medium, ya, kita ada medium penyampaian maklumat, ya, kerajaan ada medium penyampaian maklumat. Kenapa kerajaan tak gunakan ruang tersebut? Kerajaan, ya, bukan parti politik. Apa yang disampaikan, apa yang diberikan kepada rakyat itu adalah berdasarkan kepada hasil-hasil yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Saya tak lihat efisiennya sistem penyampaian maklumat kepada rakyat ketika di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, ya, hari ini, ya, mereka tidak boleh bersaing dengan media-media yang cukup, media alternatif yang cukup agresif. Kita lihat adanya Malaysia Kini. Kalau kita cari maklumat tentang politik, hari-hari kita buka Malaysia Kini, Malaysia Insight, Malaysia Today. Tetapi kita lihat dalam konteks parti di sebelah kerajaan, bukan yang menggunakan institusi kerajaan, saya tak lihat mereka begitu responsif. Ya, kerana bila mereka masuk sebagai kerajaan, mereka ada kuasa, mereka merasakan sudah cukup, ya, untuk mereka melakukan penyampaian maklumat ataupun menyebarkan informasi kepada rakyat kerana mereka sudah berkuasa. Tetapi, ya, apabila mereka keluar daripada kepompong kerajaan sebagai pembangkang, ya, mereka lebih agresif. Ya, kerana apa? Mereka melihat bahawa ruang yang mereka ada dalam konteks pembangkang itu sangat terhad dan mereka perlu lebih agresif. Dan dalam konteks ekonomi yang saya nak sentuh sebentar lagi, ya, semalam juga saya kata kepada setiausaha politik yang di Kedah tu, saya kata di Kedah atau negeri-negeri lain, ya, orang Melayu Islam ni kaya. Kita tak perlu boleh saya katakan tergesa-gesa, ya, nak berebut pangkat atau kuasa politik untuk kaya. Tetapi kita boleh jadi kaya berdasarkan apa yang kita ada, ya. Misalnya, saya bagi contoh, sebab semalam dia sebut institusi masjid, ya. Orang kita ni pening kepala, sampai belajar ke Harvard ke Oxford ke nak fikir ilmu ekonomi perniagaan, ya, sehingga kohut dari susah macam mana nak kira formula matematik untuk laksanakan apa-apa dasar tentang ekonomi, plan atau dasar-dasar ekonomi yang begitu banyak, ya. Tetapi kita lihat dasar atau plan tersebut, rancangan tersebut sampai hari ini bukannya 100% berjaya. Kerana apa? Kita tak berpijak kepada realiti semasa. Kita ambil contoh di Kelantan. Majoritinya orang Melayu. Ya, mereka tidak kisah berada di bawah kerajaan pimpinan PAS. Ya, sedangkan sebelum ini kerajaan pimpinan PAS itu kerajaan pembangkang. Mereka hidup, ya, mereka boleh berniaga. Hatta kalau kita compare, ya, ambil yang cukup ringan. Kalau kita nak compare penerbangan daripada Subang Jaya ke Kota Baru dengan Subang Jaya ke Alor-Star, macam langit dengan bumi. Dia punya boleh saya katakan dia lupa perkataan, ya, kekerapan penerbangan, ya, antara KL Kota Baru, KL Alor-Star. Tahu saya kalau sebelum PKP KL ke Alor-Star hanya pagi, tengah hari, petang. Kalau ada lebih daripada 3 itu hebat. Tetapi kalau kita lihat, ya, daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru, ya, bagaimana kekerapan setiap jam. Maknanya ekonomi di negeri Kelantan itu cukup mekar, ya, cukup hebat, ya. Tetapi atas propaganda politik, ya, label politik, Kelantan itu negeri miskin. Dalam konteks yang baik, kita perlu ambil contoh bagaimana sekelompok orang Kelantan, ya, berjaya apabila mereka berada bukan dalam arus perdana dan mereka keluar daripada kepompong mereka
dan mencari platform-platform di luar negeri Kelantan dengan perniagaan, dengan sektor ekonomi dan apa sekalipun mereka berjaya di luar negeri Kelantan. Itulah sisi yang positif kita boleh ambil. Ya, sebab itu saya kata semalam, ya, orang Melayu Islam kaya, mempunyai dalam tempoh 3 tahun kita boleh kumpul lebih daripada 1 bilion. Bagaimana? Saya bagi formula ini kepada Ustaz Afnan Teng Azamuddin, Setiausaha Politik PAS, Setiausaha Politik yang terbesar. Saya katalah di sebuah negeri, contoh di Kedah, ada 500 buah masjid. Ya. Dan masjid ini bergabung, masjid-masjid ini bergabung dan setiap masjid mengeluarkan RM1,000. Ya. 500 RM1,000 maksudnya satu bulan boleh mengumpulkan RM500,000. Ya, dengan 500 buah masjid. Bayangkan selama 1 tahun, ya, hampir 6 juta boleh dikumpulkan, ya, oleh masjid-masjid untuk memajukan ekonomi. Ya, 6 juta untuk satu negeri. Bayangkan kalau 10 tahun, dengan 6 juta itu boleh membantu masyarakat ataupun orang Melayu yang berhadapan dengan masalah kewangan. Ya, boleh membina rumah-rumah kedai untuk sewaan. Sebab itulah saya suka untuk mengambil contoh bagaimana pembebasan akademik. Ya, kita lihat dalam sektor akademik pendidikan, ya, kita orang Melayu ini, kita melihat bahawa dalam konteks akademik kita mesti masuk sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, sekolah menengah yang ada dalam arus perdana. Tetapi bagi masyarakat Tionghoa dan India, saya lebih suka untuk ambil contoh Tionghoa. Mereka ada sekolah jenis kebangsaan persendirian. Mereka ada modal sekolah jenis kebangsaan persendirian. Ya, mereka ada kelebihan daripada aspek modal kerana sumbangan daripada tauki-tauki besar. Ya, itu juga boleh diinspirasikan daripada masjid-masjid tu. Ya, modal yang besar disuntik, ya, kepada sekolah ataupun institusi pendidikan untuk mereka membeli rumah kedai. Ya, kemudian rumah kedai itu disewakan dan menjadi satu pendapatan kepada sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan. Tak perlu lagi tunggu 2 tahun, 3 tahun nak naik bangunan sekolah baru. Itu tengok sekolah-sekolah Cina. Ya, bangunan baru sebesar-besar bangunan. Tak ada masalah komputer, tak ada masalah internet. Ya, inilah sebenarnya yang boleh kita laksanakan hari ini. Tetapi kita faham orang Melayu ni ada penyakit. Ya, kita tak boleh nafi orang Melayu ni ada penyakit. Penyakitnya sudah berlangsung terlalu lama. Ya, semenjak di Singapura hinggalah ke Melaka. Kerana di Melaka lah apabila pintu air itu dibuka, ya, oleh orang Melayu sendiri, akhirnya Portugis masuk ke alur sungai dan membenarkan Portugis itu menawan negeri Melaka. Begitu juga di Singapura. Dan hingga hari ini kita lihat, ya, sikap orang Melayu yang masih sukar untuk berubah. Walau apa bidang sekalipun, masuklah dalam bidang politik, masuklah bidang ekonomi, masuklah bidang sosial sekalipun, kita kena akui inilah kelemahan kaum kita. Kita boleh berkongsi kuasa. Ya, saya tidak menolak sepenuhnya kongsi kuasa antara kaum-kaum lain. Tetapi orang Melayu sebagai teras kepada pentadbiran negara. Ya, kalau kita sebagai orang Melayu masih lagi ada sikap, ya, takbur dan berilah segalanya, ya, tak apa orang lain buat, lama-lama kita akan ditolak beransur-ansur. Sebab itulah orang selalu bercakap, ya, orang Melayu ni terlalu baik, ya, suka bertolak ansur dan akhirnya akan ditolak secara beransur-ansur. Inilah sebenarnya yang berlaku realitinya dalam kalangan masyarakat Melayu. Ya, saya bercakap ni kalau kepada khalayak dalam media arus perdana sentuh soal Melayu, orang Melayu akan marah. Ya, orang Melayu lihat dan label inilah ejen-ejen Pakatan Harapan. Tetapi bila kita bercakap dengan kejujuran, kita nak perbaiki, orang tua-tua kata ubat ni pahit. Ya, mana ada ubat manis?
Manis itu racun. Ya, obat ini pahit untuk kita telan. Tetapi adakah kita mampu untuk menelan kepahitan itu untuk memperbaiki kaum kita, untuk memperbaiki sikap orang Melayu? Oh, kita mempunyai tugas yang masih besar. Ya, tanggungjawab kita masih lagi banyak yang perlu diselesaikan. Ya, dan kita tidak boleh selesaikan pada zaman ini. Kita masih lagi memerlukan hampir 50 tahun akan datang untuk menyelesaikan yang pertama sikap orang Melayu. Dan yang kedua, bagaimana perubahan itu memberi kesan kepada kehidupan orang Melayu. Sebab itulah saya percaya ya golongan yang boleh melakukan perubahan iaitu golongan yang mempunyai kejujuran. Yang pertama, apabila menyampaikan ilmu, dan yang kedua apabila menasihat ya pemimpin negara yang telah tergelincir daripada landasan perjuangan yang sebenar. Tetapi dua perkara ini cukup sukar untuk kita laksanakan. Mereka sukar untuk menerima kerana mereka sebenarnya telah berada pada satu tahap yang tidak boleh mendengar nasihat ahli-ahli akademik. Ya, kalau kritikan itu kritikan yang membina, ya, bagi ahli akademik tak ada masalah. Tetapi bagi orang politik, kritikan itu adalah kerosakan kepada mereka. Inilah sebenarnya yang kita alami dalam konteks realiti negara kita, Malaysia. Bila tadi doktor sebut berkaitan dengan negara kebajikan, adakah doktor berpandangan benda ni hanya retorik? Sebab apa? Bila saya tengok bahawa kita ada ramai parti, banyak parti UMNO, PAS Bersatu, Amanah Pejuang. Adakah mereka ini bergabung, ada gabungan hanya semata-mata untuk kuasa ataupun untuk menjaga kepentingan rakyat itu sendiri, terutamanya orang Melayu? Kan, atau mereka sekadar hanya bergabung untuk memenuhkan poket macam doktor kata tadi, hanya tidak ada semangat untuk menjiwai negara. Dan kita boleh nampak bahawa bila di blok pembangkang, oh dia punya suara dia memang kuat, kita kena buat ini, kita kena buat ini. Bila masuk kerajaan, something different, the darker side pun dah keluar, dia tak boleh nak buat apa. Macam mana doktor tengok macam ni, dengan U-turn-nya, dengan lompat partinya, doktor boleh komen sikit tentang perkara ni? Sebab itulah belum jadi kerajaan jangan cakap pandai-pandai. Jangan cakap pandai sangat belum jadi kerajaan. Tak tahu lagi apa yang ada dalam kerajaan. Itu kita kena akui. Sebab apa? Oh, luar daripada lingkungan kerajaan, kita rasa kita lah yang paling bagus. Kita lah rasa kita paling idealistik. Ada idea-idea yang boleh membangunkan negara, yang boleh meletakkan negara sebagai negara yang hebat. Tetapi akhirnya, apabila kita masuk dalam sistem, kita terikat. Sebab itulah kita ni, kalau dalam perbincangan sains politik, dalam sistem bernegara, ya, ilmiah sikit lah, ya, dalam konteks akademik. Kalau di Amerika Syarikat tu dia spoil system. Tukar saja presiden, jentera kerajaan tu bertukar. Ya. Saya lihat baik juga. Ya. Sebab apa? Dia umpama apabila driver bas itu membawa penumpang. Driver bas itu mabuk. Ya. Apabila driver bas mabuk, takkan kita nak tukar penumpang. Ya, penumpang dah bagi nasihat. Oh pak cik di depan itu ada lubang. Driver bas tu terus masuk ke lubang sebab dia mabuk. Tetapi apa yang perlu ditukar? Ya, keseluruhan jentera dan driver itu sendiri. Sebab itulah spoil system. Ya, apabila berlaku pilihan raya bertukar antara Demokrat dan Republikan, ya, ditukar sepenuhnya. Ya, daripada driver itu sampai jentera. Dan apabila jentera baru masuk, mereka membawa aspirasi yang baru dengan kepala yang baru, driver yang baru untuk memacu perjalanan bas atau perjalanan negara yang saya ingin sampaikan. Ya. Tetapi di Malaysia ini sistem berkecuali. Ya, kita tak laksanakan spoil system, tukar je Perdana Menteri, tukar je kepimpinan kerajaan, ya, yang masih kekal iaitu sistem pentadbiran negara oleh pentadbir-pentadbir, ya, pegawai tadbir diplomatik, ya, pejabat-pejabat awam terus kekal. Ya, ini sistem berkecuali. Dan mereka yang pernah masuk mentadbir negara, sistem birokrasinya itu sangat panjang. Ya.
Bukannya macam seorang bapa nak bagi pada anak, kalau anak minta duit keluar pada poket bapa terus bagi duit. Tak. Tapi bila tidak ada pengalaman, ya, bagaimana untuk masuk ke dalam sebuah kerajaan, ya, yang mereka sendiri tidak faham, ya, dan akhirnya manifesto-manifesto yang dicanangkan itu tidak berjaya dilaksanakan. Betul, manifesto itu bukan satu set yang undang-undang yang mengikat mana-mana parti politik, tetapi dari segi etika, ya, apabila kita berjanji kita perlu laksanakan, ya. Samalah juga dalam konteks kerajaan hari ini, ya, apabila rakyat itu berhadapan dengan kesukaran, jangan tunggu lagi sebulan atau 2 bulan, ya. Apabila kerajaan berhadapan dengan kemelesetan ataupun kemerosotan duit atau wang, ya, kerajaan perlu cari alternatif, bukan keluar di media menyatakan bahawa kerajaan sudah tak ada duit. Kerajaan memerlukan pinjaman daripada sekian-sekian. Itu rakyat tak mau fikir. Tugas kerajaan ialah mencari, mengurus wang untuk rakyat. Ya, itu peranan kerajaan. Sebab itulah tak tahan dan akhirnya keluar dan membentuk sebuah kerajaan baru yang namakan Perikatan Nasional. Inilah sebenarnya yang boleh saya katakan politik realistik. Ya, kita kena berpijak di bumi yang nyata. Apa yang berlaku, apa yang kita lalui sebenarnya mengajar ahli-ahli politik ni supaya membuat kiraan awal sebelum pilihan raya. Ya, misalnya kalau nak bertanding dengan PIU 15 akan datang, orang Melayu saya yakin keliru dan masih lagi tidak yakin parti mana yang mereka hendak pilih, khususnya parti Melayu Islam di negara ini, ya, kerana mereka celaru, ya, pilih parti UMNO, ya, pemimpin atasan bermasalah, pilih parti PAS, dia tak berapa diri dia ni tak berapa nak Islamik sikit, dia rasa segan sikit, ya. Pilih parti Bersatu, parti tu pun pakai kaki palsu. Sebab apa? Ahli-ahli parlimen dia ramai daripada UMNO, ya, mewujudkan kekuatan palsu untuk bersatu, ya. Asalnya ada berapa ahli parlimen saja yang menang, ya, dalam parti Bersatu dalam PIU 14. Akhirnya ada berlaku lompatan daripada UMNO untuk masuk dalam Bersatu dan mewujudkan kaki palsu yang kuat kepada Bersatu. Kalau orang Bersatu dengar ni yang marah dia, sebab saya menyatakan bahawa kekuatan palsu. Tetapi orang Melayu hari ini keliru, ya, keliru bagaimana mereka perlu memilih dalam PIU 15. Mereka sudahlah keliru. Orang Melayu pula sakit dengan kemelesetan ekonomi yang ada pada hari ini. Kebanyakan orang Melayu hari ini, ya, kalau bukan di kota dan di desa-desa itu kita lihat kebanyakan melakukan kerja-kerja kampung, toreh getah, ya, tanam padi, ya, jual ikan di kampung-kampung, ya. Dan bila kita kelirukan mereka, ya, kesakitan yang mereka tanggung itu akhirnya menyebabkan mereka rasa tidak perlulah lagi untuk berbincang soal politik. Mereka telah bosan dengan politik yang telah ada, ya, dan kerakusan pemimpin-pemimpin politik ni menyebabkan mereka akhirnya, ya, melihat bahawa perlu ada satu alternatif lain kepada pilihan mereka, iaitu mereka perlu utamakan, ya, keluarga mereka sendiri berbanding untuk memikir soal politik. Kalau sebelum ini kita lihat soal politik dibincang secara rancak di kedai-kedai kopi, ya, sampai bergaduh antara satu sama lain di kedai-kedai kopi, ataupun berlaku solat dua imam. Kalau kedai kopi tu berantakan meja-meja, ya, solat dua imam di masjid-masjid sebelum ini pada tahun 1990-an di negeri-negeri yang ramai majoriti Melayu, ya. Dan akhirnya kita lihat ketika COVID menyerang seluruh dunia dan Malaysia, saya lihat ada hikmah juga. COVID ni sebenarnya reset button kepada kehidupan kita, ya, reset button kepada kehidupan orang Melayu supaya muhasabah diri mereka, ya, khususnya kepada pemimpin-pemimpin Melayu yang sudah tidak lagi berperanan dan berfungsi sebagai pemimpin, ya, dan mereka sebenarnya perlu ambil satu pendekatan meninggalkan,
kedudukan mereka sebagai pemimpin kalau sudah terlibat ataupun sudah terpalit dengan pelbagai masalah kes-kes di mahkamah. Saya perlu katakan demikian kerana kita lihat mahkamah dengan jelas dalam siri perbicaraan, kemudian laporan-laporan, siri perbicaraan tersebut, kita lihat apa yang berlaku dalam siri perbicaraan itu menggambarkan bahawa lemahnya pemimpin Melayu dengan terpalit pelbagai kes. Bagaimana seorang pemimpin Melayu ada hampir 100 anak syarikat. Bagaimana seorang pemimpin yang boleh mempunyai pelbagai kredit kad. Ada kereta dinamakan kepada isteri sekian-sekian-sekian. Dia mewah sungguh sebagai pemimpin. Dan akhirnya ia mengundang kepada perpecahan yang telah lama berlaku dalam parti itu sendiri. Kita lihat UMNO. Meski buat UMNO dikatakan bersatu, tetapi dalam UMNO itu ada beberapa kumpulan. Kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Dan bila-bila masa boleh muncul kumpulan hingga kumpulan Z. Kerana kepentingan politik itu mendahului segalanya. UMNO itu menggambarkan orang Melayu. Kalau UMNO itu rosak, orang Melayu itu rosak. PAS itu sendiri menggambarkan orang Islam. Kalau PAS itu rosak, seluruh imej Islam akan rosak. Bersatu dia tak ada identiti yang jelas lagi. Sebab apa dia baru tubuh kan? Politik negara hari ini berkecamuk, bercelaru akibat daripada pemimpin-pemimpin yang rakus dengan kuasa dan masih tidak sedar diri bahawa khidmat mereka sudah tidak diperlukan dalam parti. Tetapi sebab kuasa itu mengatasi segala-galanya, mereka merajui parti, akan merajui negara, maka mereka terus bertahan sebagai pemimpin dalam parti semata-mata untuk berkuasa. Saya lihat UMNO hari ini ataupun pemimpin UMNO, khususnya presiden itu sendiri, inilah dalam sejarah negara kita, sejarah UMNO, seorang presiden UMNO tidak menjadi Perdana Menteri. Dan seorang presiden UMNO yang bercita-cita untuk memeterai satu kerjasama baru dengan DAP. Sebab itu saya katakan baru-baru ni, kalau UMNO dan DAP itu berjaya untuk mewujudkan sebuah kerajaan baru dengan bantuan oleh PKR, kerjasama antara UMNO dan DAP wujud, akan muncullah satu kiamat politik kepada UMNO itu sendiri, pada orang Melayu. Tapi kita sebenarnya tidak boleh menghalang dinamik politik yang ada di negara kita. Siapa sangka UMNO dan PAS boleh duduk bersama dalam sebuah kerajaan sekali lagi selepas tahun 1977. Dan kerjasama tahun 1977 hari ini diterjemahkan melalui apa yang kita lalui setiap hari. Misalnya, kita buka radio, dilaungkan azan, bacaan Al-Quran, kita ada yadim, kita ada jawatan mufti, kita ada mata perguruan Islam. Itu hasil kerjasama antara UMNO dan PAS tahun 1971-77. Dan orang berkata, tanpa kerjasama UMNO dan PAS pun boleh buat macam-macam. Kerajaan UMNO Barisan Nasional pun boleh buat macam-macam. Tetapi kita perlu lihat, adakah kepentingan politik orang Melayu ataupun apa yang berlaku hari ini mementingkan kedudukan orang Melayu dan pada waktu yang sama menjaga kepentingan bukan Melayu dan bukan Islam. Kita boleh meraihkan pelbagai pandangan, perbezaan antara kita, tetapi bagaimana kita mengawal ataupun bagaimana kita menangani perbezaan itu dalam perspektif yang cukup baik, sehingga memberi satu kelebihan kepada orang Melayu, dan pada waktu yang sama kita menjamin kedudukan bukan Melayu, mereka mendapat manfaat, mereka mendapat satu kebaikan apabila bernaung dalam sebuah kerajaan yang jujur untuk mentadbir negara. Jangan percaya dengan orang politik. Jangan terlalu percaya dengan pemimpin politik. Hari ini mereka bercakap tentang A, malam ini boleh bertukar kepada B. Mereka boleh menjanjikan bulan bintang. Inilah sebenarnya orang politik. Tetapi orang politik yang jujur, orang politik yang betul-betul memastikan hikmat mereka kepada rakyat itu ketika rakyat itu berada dalam keadaan susah.
Ya, kita uji pemimpin yang ada di negara kita. Ya, kita dah uji dalam Kerajaan Pakatan Harapan, kita telah uji dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Ya, kita mempunyai satu lapangan platform yang besar untuk kita pilih pemimpin mana yang sepatutnya kita pilih dalam PIU 15. Biarlah kita berselaru dalam memilih parti mana, tetapi akhirnya apa? Apabila berlaku PIU 15, lepas PIU 15, kita mempunyai satu kerajaan yang rencam dan menyatukan hanya pemimpin-pemimpin yang mampu untuk menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat. Tidak ada lagi parti yang boleh mendominasi sebuah kerajaan dan mengaku bahawa hanya parti tersebut sahaja boleh merajui kerajaan. Hari ini dunia dah berubah. Politik negara dah berubah dan rakyat pun sudah berubah. Rakyat dah pandai. Jangan bodohkan rakyat. Ya, saya gelilah dengan perkataan ampu mengampu satu sama lain. Ya, saya geli dengan pemimpin-pemimpin yang memperbodohkan rakyat. Ya, dengan kita lihat baru-baru ini ada pemimpin yang menentukan satu JLC, ya, membuat press statement dengan begitu sinis, kemudian nak saman pula dalam sehari dua orang yang mengkritik. Ya, kalau itu kesalahan dan kesilapan kita perlu akui. Jadi gentleman, kita nak merajui sebuah institusi ataupun menjaga rakyat itu perlu gentleman. Ya, inilah sebenarnya pemimpin yang perlu ada. Janganlah kita hanya mengharapkan tekanan ataupun paksaan kepada rakyat untuk rakyat menyokong kita. Ya, kerana rakyat dah bosan. Ya, rakyat dah bosan dan rakyat dah bosan. Itulah sebenarnya yang dialami oleh rakyat bawahan. Ya, rakyat muak. Rakyat memerlukan satu nafas baru dalam konteks ekonomi dan politik. Doktor, tadi doktor sebut berkaitan dengan orang yang berhadapan dengan kontroversi berkaitan prasarana, lepas tu dia nak saman lah whatever. Kita dalam kancah politik yang berada dalam parlimen, yang berada dalam kabinet adalah orang-orang yang sepatutnya dah pencen dah pun. Dah macam tak ada orang muda lah dekat dalam politik Malaysia ni. So apa pandangan doktor keperluan mereka-mereka ini lagi hingga mengetepikan suara-suara orang muda untuk terlibat dalam politik? Dinosaur-dinosaur purba ini perlu dipencinkan, perlu dimusnahkan segera daripada platform politik. Inilah sebenarnya merosakkan mood rakyat, merosakkan kehidupan rakyat. Ya, dinosaur purba ini sudah tidak lagi relevan. Ya, mereka lihat bahawa dalam konteks politik ini tidak ada istilah pencen. Ya, mereka melihat bahawa politik ini adalah kehidupan mereka dan perlu diwariskan kepada anak cucu mereka. Tengoklah lah mana-mana parti politik ambil PKR. Ya, sama. Ya, daripada presiden, penasihat dia, presiden, kemudian naik presiden sebelum ni. Kita tengok dalam PAS, sama. Dalam UMNO pun sama. Ya, jadi bagaimana untuk kita beri ruang kepada pelapis baru untuk masuk dan memberi nafas baru kepada politik negara. Kita ada ya misalnya satu seruan baru atau platform baru muda. Tetapi saya cukup tak suka dengan pendekatan parti penaja muda ni kerana begitu elitis. Ya, bagaimana dengan cara berpakaian nak masuk ke kampung, cara pemakaian Presiden Penaja nak masuk ke kampung, ya, kemudian dalam sesi mesyuarat bercakap hampir lebih 50% menggunakan bahasa Inggeris. Bagaimana nak menarik anak-anak kampung yang naik motor-motosikal, yang lepak di tepi jalan, duduk di kedai kopi, main game untuk masuk parti muda. Parti yang nak menarik anak muda perlu pemimpin yang santai, perlu pemimpin yang mampu untuk menjiwai ya kehidupan anak muda. Ya, kalau berlakon semata-mata untuk mendapat sokongan anak muda, saya rasa tidak sampai ke mana pun. Ya, tetapi ruang dalam parti itu perlu dibuka seluas-luasnya. Saya rasa sudahlah ya kita wujudkan ya pelbagai program, contohnya program sekolah
politik apa-apa sekalipun ataupun seminar anak muda. Tetapi pada waktu yang sama, kita masih sempitkan peluang anak muda untuk masuk dalam politik. Ya, kita buka seluas-luasnya ya latihan pada anak muda untuk jadi pemimpin. Tetapi akhirnya kita tutup ruang itu sehingga menyebabkan anak muda ini ya tidak mahu lagi terus ya terlibat secara aktif dalam politik. Ya, mereka kata aku kerja panjat pokok, panjat tiang, pasang bendera, tetapi dalam pemilihan parti ya aku hanya digunakan untuk mengangkat tangan dan menyokong sekelompok pemimpin untuk duduk di parlimen. Ya, bagaimana seorang anak muda akan rasa kecewa dengan hanya satu kali sahaja dan kekecewaan itu akan berlarutan dan akan disebarkan kepada anak muda yang lain. Saya sebenarnya melihat saudara Amirul ya pemimpin-pemimpin parti politik hanya menggunakan slogan-slogan saja untuk menarik anak muda dan mereka menggunakan ya kapasiti mereka sebagai pemimpin ya dengan memberikan upah-upah, contohnya memberi upah masang bendera ke, minum teh ke, ya duduk di hotel ke, dan saya yakin anak-anak muda itu sekarang sudah tak termakan dengan upah-upah tersebut. Ya, anak muda sendiri boleh keluar duit pergi duduk di hotel dengan RM80 ya, breakfast dan makan tengah hari boleh merasai sendiri. Ya, dulu bolehlah dalam negeri Selangor pun ada berapa banyak hotel saja. Di Kedah berapa banyak hotel saja. Ya, mahal. Tetapi anak muda sendiri dia riders. Ya, dia boleh kumpul duit dalam berapa ribu dalam tempoh sebulan. Dia boleh merasai kenikmatan yang ditawarkan oleh pemimpin-pemimpin sebelum ini untuk memancing anak muda. Dan sebab itulah jangan tipu orang muda. Ya, dan jangan sekat pelibatan mereka sehingga mereka rasa kecewa dengan perkembangan politik negara. Beri ruang. Ya, misalnya dalam parti, lantik sebagai naib presiden parti ataupun timbalan presiden parti. Ya, itu yang perlu dilakukan. Jangan hanya hadkan sebagai ketua pemuda sahaja. Ya, dan hingga menyebabkan yang anak-anak muda ini rasa mereka hanya dipergunakan menjelang pilihan raya saja. Ya, anak-anak muda sekarang susah. Ya, wujudlah parti-parti politik mana pun yang punya aspirasi yang dikatakan aspirasi muda, tetapi kalau denyut nadi anak-anak muda ini tidak dirasai, tidak diketengahkan oleh dinosaur-dinosaur purba ini, ya, saya risau suatu hari nanti kita akan berhadapan dengan anak muda yang membenci pada politik. Dan kita juga risau ya pemimpin-pemimpin tua yang ada dalam parlimen, dalam politik, mereka menganggap bahawa mereka tak ada tarikh mati dalam politik. Ya, selagi nyawa mereka hidup, mereka akan terus berkhidmat sebagai ahli parlimen. Ya, mereka akan mengawal ya perjalanan parti politik tersebut. Inilah sebenarnya pemikiran yang ada dalam kalangan dinosaur-dinosaur purba. Dan dinosaur-dinosaur purba ni mereka ingat mereka ni raja ya yang boleh bertahta dalam konteks kapasiti mereka itu sebagai pemimpin parti politik. Tapi mereka sebenarnya lupa mereka itu dipilih oleh parti. Ya, dan kalau parti tidak berminat, akhirnya mereka itu dibuang begitu saja. Ya, sebab itulah beberapa pemimpin, ya, saya tak nak sebut nama lah, kenal lah beberapa pemimpin tersebut, mereka telah menganggap diri mereka itu sebagai raja dalam politik, ya, dan raja dalam politik ini hanya boleh dikeluarkan daripada politik Malaysia oleh malaikat maut. Okey, malaikat maut. Okey, baik doktor. Kita terus saya ambil beberapa soalan dalam komen. So soalan yang pertama adalah daripada kami, daripada Gen DLM. Saya rasa doktor boleh nampak kot di depan di skrin. Boleh nampak Boleh, tak? boleh. Okey, baik, baik. Kalau tak saya nak baca. Apakah ada harapan buat kerajaan PN dapat menghasilkan prasarana sosioekonomi yang mampan buat rakyat golongan bawahan pasca COVID? Saya lihat soalan ini, yang pertama kita kena betul-betul selesaikan masalah COVID ini. Kalau masih lagi dengan angka-angka yang menakutkan,
dan tidak ada satu tindakan yang efisien untuk lockdown. Ya, kalau setakat suam-suam lockdown, ya, saya tak rasa perubahan lain boleh lakukan dalam konteks ekonomi atau sosial. Ya, kita hanya melepas batuk di tangga, ya, kita hanya sekadar untuk menghiaskan tugas dan hikmat kita sebagai menteri yang bertanggungjawab, dan akhirnya rakyat akan merana. Itulah yang berlaku. Kalau kita nak hasilkan prasarana sosial ekonomi yang baik dan mapan di bawah kerajaan yang ada hari ini, kita perlu pastikan, ya, COVID diselesaikan dengan begitu jelas, begitu bermakna, dengan begitu tegas. Ya, laksanakan, kuat-kuasakan undang-undang kerana kita di bawah ordinan. Ordinan Darurat darurat. ya? Ordinan darurat. Malam-malam ni dia mamai sikit. Rem tu. Jadi ordinan darurat dah ada dah. Awal dulu Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong tak benarkan supaya darurat ini dilaksanakan. Ya, baliklah berbondong-bondong daripada Pahang ke Kuala Lumpur. Ya. Tetapi apabila mendapat perkenan oleh Yang di-Pertuan Agong setelah perbincangan oleh melalui Majlis Raja-Raja, itu Yang di-Pertuan Agong yang bincang dengan Majlis Raja-Raja. Tengok begitu bijaksananya si Paduka berbincang dengan Raja-Raja. Ya. Tetapi bila ada satu ordinan darurat, ya, peluang ini ada, tidak digunakan dengan sebaiknya dan menyebabkan pembangkang dengan mudahnya melabelkan bahawa inilah sebenarnya digunakan untuk, ya, kepentingan politik, mengekalkan kuasa politik. Ya. Kenapa hingga pembangkang mengeluarkan statement demikian? Sebab kelemahan dalam menguruskan ordinan darurat. Ya. Misalnya kita lihat, ya, kalau di peringkat awal begitu tegas kerajaan, ya, menangani wabak COVID-19, ya, dengan mengetatkan segalanya, ya, tidak benarkan, ya, bidang-bidang yang tidak perlu, ya, segmen-segmen tidak perlu untuk bergerak untuk tempoh masa 2 minggu, ya, dengan menggunakan tentera, dengan menggunakan polis, ya, dapat gubal undang-undang yang baru. Ya, saya yakin masalah ekonomi ke, masalah sosial ke dapat diperbaiki. Sebab itu di awal perbincangan tadi saya katakan, ya, wabak COVID-19 menyerang negara ini sebagai reset button kepada kehidupan, keseluruhan kehidupan rakyat, dan reset button juga kepada kerajaan untuk mencari satu lapangan baru sebagai kaedah membina semula negara, ya, dengan lebih baik. Ya, sektor ekonomi runtuh, bukan sahaja di Malaysia, negara lain juga. Negara lain membina sektor ekonomi mereka. Ya, sektor sosial kita runtuh. Ya, misalnya sebelum ini sektor sosial kita sangat runtuh. Kedai mamak 24 jam menyebabkan anak-anak muda lepak sana lepak sini, waktu tidur berubah, ya, dengan tak ada kawalan kepada beberapa anak muda, kelompok anak muda. Tetapi apabila kita buat lockdown, ya, kita dapat disiplinkan, ya, kehidupan sosial anak-anak muda kita. Tapi kita buka balik, ya, runtuh balik. Ya, sektor politik, ya, kita memberikan peluang, ya, kepada parti-parti pembangkang untuk turut serta dalam jawatan kuasa bebas, ya. Tetapi kita meruntuhkan keyakinan, ya, dengan statement-statement daripada menteri-menteri tertentu. Dan akhirnya kita lihat hari ini beberapa menteri sudah mula menyerang secara lembut kerajaan daripada dalam, ya. Dan serangan itu serangan terbuka, ya, open secret, ya, bukan lagi rahsia. Sebab itulah saya khawatir kalau kerajaan tidak mengambil pendekatan yang serius dalam tempoh 2 minggu lagi, kita menarik nafas yang panjang bahawa kita berhadapan dengan satu masalah lagi yang besar. Ya, inilah sebenarnya yang perlu kita sampaikan kepada saluran-saluran utama arus perdana negara, bahawa kita bukan saja menolak, kita sebenarnya tidak gemar dan kita duka cita dengan pendekatan
yang ketiga dilakukan oleh kerajaan. Yang pertama, yang kedua okey. Kita bersetuju, kita melihat ada kesannya, tetapi PKP 3.0 ini bukan sahaja pakar-pakar menolak, tetapi kita lihat sehingga rakyat sendiri mempertikaikan. Kenapa kilang tu boleh buka? Kenapa kedai makan ini ditutup? Kenapa kedai beg itu dibuka? Inilah sebenarnya yang perlu lihat. Kita sebagai rakyat, kita ada kuasa menilai, kita ada kuasa untuk menggunakan peti undi kita dalam PRU 15. Ini soal rakyat. Ini bukan soal parti. Ini soal kebajikan kita. Saya faham di peringkat awalnya tajuk kita berbincangan itu tentang politik. Ramai yang nampak politik ni geli lah, bosan lah, tak payahlah. Orang duk bergaduh sana sini yang susahnya kita, politik perut yang berada dalam kehidupan rakyat itu tidak dijaga. Rakyat perlu dijaga politik perut mereka. Kalau mereka kenyang, mereka tidak akan menentang. Kalau mereka sudah kenyang, mereka akan merasa selesa, mereka akan teruskan sokongan. Tetapi kita hari ini nak kata kenyang tak, nak kata lapar pun tak. Tapi kalau kita lapar sungguh-sungguh. Sebab apa? Kadang-kadang kita tidak jaga dengan rapi oleh pemerintah. So Doktor, kita pada soalan yang kedua yang saya pilih, ini daripada Tuan Hazwan Hamidun. Kerajaan PN hari ini dilihat sangat lemah dan berselindung di sebalik darurat dan COVID untuk terus berkuasa. Majoriti adalah Melayu dan Islam dalam komposisi PPBM, UMNO dan PAS sebagai parti yang mengetuainya. Akibatnya rata-rata menjawab bahawa lebih baik PH yang memerintah. Biar DAP perintah mungkin lebih baik daripada PN hari ini. Pada pandangan Dr. Taufik, adakah ini melihat satu perhakisan undi rakyat Melayu Islam kepada parti-parti politik di masa hadapan pada PRU 15? Ya, terima kasih kepada soalan daripada Tuan Azwan Hamidun. Kita dah ada pengalaman ketika era pentadbiran Pakatan Harapan dan kita juga sedang melalui pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang Melayu, kita ada kapasiti untuk menilai yang mana baik untuk rakyat kita sendiri. Kerana ini untuk anak cucu kita. Kita sebenarnya memperjudikan masa depan anak cucu kita dengan membuat pemilihan yang baik dalam mana-mana pilihan raya. Kalau kita tidak membuat satu pemilihan yang baik, masa depan anak cucu kita akan berada pada satu dilema yang berada di persimpangan. Itulah sebenarnya yang berlaku. Bagi saya, kuasa politik orang Melayu itu tidak semestinya berada pada hanya satu parti. Tetapi bagaimana pemimpin-pemimpin itu yang melihat bahawa kepentingan orang Melayu itu perlu dipelihara, perlu dijaga. Sudah ada perlembagaan dengan jelas yang memberikan platform kepada mana-mana pemerintah memastikan bahawa kedudukan orang Melayu itu terpelihara daripada segi bahasa, terpelihara dari segi kebajikannya, terpelihara daripada segi agama Islamnya. Namun kita lihat apa yang ada dalam perlembagaan itu tidak diberikan perhatian serius, tidak diraikan dengan begitu serius oleh pemimpin-pemimpin Melayu itu sendiri. Kerana mereka bersaing untuk mendapatkan jawatan, kerana nak masuk untuk jadi kaya hari ini, kita lihat orang beranggapan nak jadi kaya, masuk politik, jadi artis, kemudian buat produk kecantikan, jadi terus popular, jadi kaya dan akhirnya menyebabkan kepentingan rakyat itu, orang Melayu itu menjadi terabai. Saya lihat sekiranya kalau kita kembali memastikan bahawa hak-hak orang Melayu yang ada dalam perlembagaan itu dijamin dan dipelihara dan diperkasakan dan dilaksanakan. Kalau setakat ada dalam perlembagaan tapi sekadar hiasan, letaklah 200 perkara dalam perlembagaan sekalipun, nasib orang Melayu tetap sama. Takkan kita nak bersalahkan kaum lain kalau kita sendiri gagal. Kita gagal untuk mencari peluang.
Kita selalu disubsidikan dengan kehidupan kita. Kita gagal untuk mencari satu alternatif kepada kehidupan yang lebih baik. Sebab itulah tanggapan sebelum ini, kalau keluar universiti, ya, mudah kehidupan hanya apabila masuk sebagai penjawat awam. Makan gaji bulan, tak payah fikir atau cara bagaimana untuk mendapat pendapatan yang tetap. Tetapi akhirnya kita lihat, ya, semakin ramai graduan-graduan keluar dan ruang pekerjaan itu semakin kecil. Kita lihat apabila berlaku pandemik, anak-anak muda Melayu kita sudah mengubah persepsi mereka daripada untuk kerja, ya, dalam kerajaan sebagai pentadbir kepada bagaimana untuk mencari alternatif lain menjana pendapatan. Ya, misalnya menjadi riders, kemudiannya buat perniagaan sendiri. Ya, inilah sebenarnya persepsi yang kita berjaya ubah apabila orang Melayu itu terancam. Ya, kehidupan mereka anak muda terancam, mereka akhirnya, ya, berjaya mencari peluang untuk memperbaiki kehidupan mereka. Sebab itulah seseorang itu, individu tu, dia kalau nak berjaya, dia kena pergi ke tempat lain. Ya, dia kena berubah daripada satu tempat ke tempat lain. Sebab itu di awal saya ambil contoh orang Kelantan. Ya, yang baik, ya, sebab mereka berhijrah ke negeri lain, mereka berjaya membawa balik pulang kekayaan itu ke negeri Kelantan. Ya, dan dalam konteks politik sebenarnya, ya, walaupun kita ada banyak, ya, parti politik, pelbagai parti politik, tetapi kita tidak ada pemimpin yang cerdik. Kita ada ramai pemimpin cerdik atas kertas, ya, atas sijil itu sangat cantik keputusan ataupun grade mereka ketika di universiti. Tetapi bagaimana cerdiknya itu diterjemahkan dalam konteks untuk mengembalikan kegemilangan orang Melayu dalam konteks kebajikan, dalam konteks kuasa, bukan sahaja masuk politik semata-mata untuk dapatkan kekayaan. Ya, cerdik itu digunakan untuk memperbaiki kehidupan kaum itu sendiri. Sebab itulah kita lihat, ya, tak ada masalah pun ada lebih daripada 10 parti politik Melayu. Yang penting bagaimana pemimpin yang sedia ada itu mampu untuk memperbaiki kehidupan kita. Dan ahli-ahli tidak boleh hanya duduk diam. Ya. Sebab itulah saya kritik parti-parti yang bermasalah. Sebab apa? Ada mesej saluran daripada ahli-ahli pemimpin parti. Doktor tolonglah, ya, keluarkan kritikan dalam media. Sebab kami dah tak boleh buat apa dah peringkat bawah ni. Ya. Kerana susah betul nak kritik, nak turunkan pemimpin tu, walaupun pelbagai saluran digunakan, ada pemilihan, kerana kuasa dalam parti itu sungguh kuat. Ya, dah menjadi sistem yang kesultanan parti, ya, dalam organisasi parti tersebut, sistem raja parti. Sebab itulah tak sesuai, ya, pendekatan ataupun sistem tersebut muncul dalam negara demokrasi kita. Sebab apa? Ini akan menghambakan ahli-ahli supaya taat pada satu parti. Ya, dalam konteks Melayu, selagi pemimpin itu yang mampu untuk mentadbir, kita ada konsep adab pada pemimpin. Ya, pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu menjaga budayanya, mampu menjaga kehidupan kaumnya. Ya, kita adab untuk menegur pun ada. Tetapi janganlah kita sampai pemimpin itu menghunuskan pisau ke leher kita dan kita terus menyokongnya, sedangkan pemimpin itu sedang merosakkan parti, merosakkan orang Melayu itu sendiri. Ya, kalau ada satu parti pun, parti yang dominan, belum tentu lagi parti yang dominan itu mempunyai pemimpin yang baik. Tetapi bagaimana kita menggunakan kebijaksanaan kita untuk memastikan bahawa pelbagai parti yang ada ini mempunyai pemimpin yang ada credibility, pemimpin yang mempunyai kelayakan dan kecerdikan dalam konteks rakyat kita yang semakin cerdik hari ini. Ya, tidak boleh dinafikan. Warganet kita ini sekarang sangat kehadapan. Ya, tidak boleh tipu lagi warganet, tak boleh tipu lagi rakyat. Sedangkan ibu ayah kita yang umur 70-an pun sudah ada
akses kepada YouTube, sudah boleh baca Malaysia Kini, sudah boleh baca Harakah Daily, sudah boleh baca Berita Harian. Jadi bagaimana lagi maklumat-maklumat itu nak disekat? Jadi jangan tipu rakyat, jangan tipu orang Melayu, jangan tipu kaum Melayu. Sebab apa? Sebab kuasa yang sebelum ini ya ada pada sesuatu parti yang mentadbir, ya, berlindung di sebalik kawalan yang ada pada mereka. Mereka menggunakan aparatus atau menggunakan yang institusi kerajaan sebelum ini untuk mengawal maklumat. Tetapi hari ini mereka tidak boleh dikawal. Ya, rakyat tidak boleh dikawal lagi kerana mereka sudah cerdik. Ya, tidak boleh diperbodohkan rakyat. Duduk di tepi bendang, duduk di mana-mana kawasan pedalaman, di ceruk pedalaman ataupun di bawah pokok getah sekalipun, ya, WhatsApp akan terus dapat. Ya, YouTube boleh terus diakses. Inilah sebenarnya amaran-amaran kepada mana-mana pemimpin bahawa kehidupan ataupun gerak-geri pemimpin sedang diperhatikan oleh rakyat. Saya akan ambil lagi dua soalan. Next soalan adalah daripada Tuan Izzat Nordin. Saya percaya soalan ni dia ada kesinambungan daripada apa yang Doktor explain tadi. Soalan Izzat Nordin adalah, mana lagi penting mendidik rakyat supaya menjadi lebih cerdik dalam memilih pemimpin, ahli politik, atau mendidik bakal-bakal pemimpin ahli politik Melayu pada masa akan datang supaya tidak mempraktikkan amalan yang dilakukan oleh pemimpin politik sekarang? Ya. Macam mana nak mendidik rakyat? Kita mendidik rakyat itu dengan maklumat. Ya. Kalau maklumat yang didapati oleh rakyat itu maklumat yang benar, mereka boleh terima. Kalau maklumat yang mereka dapat itu tipu, ya, rakyat akan mengadili pemimpin dan ahli politik yang menipu mereka. Kerana apa? Seperti yang saya katakan tadi, maklumat ini sebagai kuasa. Rakyat mempunyai kuasa untuk mengadili pemimpin dalam pilihan raya umum. Dan kalau kita nak katakan nak mendidik bakal-bakal pemimpin, saya melihat sebenarnya bakal-bakal pemimpin ini hampir majoritinya mempunyai latihan yang cukup baik, ya, untuk memimpin negara. Tetapi ruang kepada mereka itu tidak diberikan seluas-luasnya. Ya. Kalau anak-anak muda kampung itu sukar untuk menjadi pemimpin di kota. Ya, anak-anak muda kampung itu sukar untuk diangkat sebagai pemimpin di negeri-negeri ataupun di peringkat persekutuan. Kerana apa? Sebab yang saya katakan tadi, legasi yang ada dalam parti politik itu telah menggagalkan usaha untuk mendidik bakal-bakal pemimpin. Ya. Saya melihat bahawa mendidik rakyat supaya lebih cerdik itu adalah satu jalan yang terbaik, ya, bagi memastikan negara kita keluar daripada cuaca kebodohan, persekitaran yang kebodohan. Ya, memang perkataan bodoh ni seminggu dua menjadi isu yang panas. Ya, tetapi bagi saya rakyat Malaysia ni dah cerdik. Ya, tetapi bagaimana kecerdikan itu digunakan, dimanipulasi dan berjaya digerakkan sebagai satu gelombang yang besar untuk memastikan bahawa raja sebenar di Malaysia bukanlah pemimpin. Raja sebenar di Malaysia ialah rakyat. Inilah yang boleh kita lihat bahawa mendidik rakyat itu lebih penting. Mendidik dengan maklumat yang benar, kejujuran dalam menyampaikan maklumat dan apa-apa saja sekalipun akan menyebabkan rakyat akan lebih cerdik tentang pemilihan pemimpin pada masa akan datang. Baik. Soalan terakhir lah saya rasa, kalau macam tu dah 10.30 lebih kita boleh tutup. Baik, soalan yang terakhir adalah daripada Encik Roslan daripada Ipoh. Menurut kajian Dr. Taufik berlandaskan teori sains politik, adakah terdapat satu konsep pemerintahan yang utopia atau ideal yang boleh dilaksanakan di Malaysia? Contohnya di New Zealand, politik mereka berdasarkan sistem MMP, mixed member proportional, berjaya mengekang politik wang hingga rasuah di NZ terendah dalam dunia. Adakah boleh teori politik, sains politik? Dalam kajian politik ini kita ada satu konsep pemufakatan, ya, pemufakatan politik yang diketengahkan oleh D.S. Univer
Liebhardt, ya. Funivel tentang masyarakat majmuk dan Liebhardt itu tentang pemufakatan politik, ya. Tetapi kita sebenarnya mencampur adukkan, ya, sistem yang kita ada hari ini hingga menyebabkan sistem yang ada hari ini kucak-kacir, berkecamuk, dan kita dah tak nampak lagi lah yang mana satu lagi yang sesuai untuk diguna pakai di negara kita. Sebab itulah kita dibentuk, ya, dalam satu sistem iaitu demokrasi berperlembagaan, ya, demokrasi berparlimen. Kita sudah ada satu template yang ditinggalkan oleh penjajah, dan betul sebenarnya kita boleh perbarui dan perbaiki, ya, template tersebut. Tetapi bagaimana, ya, kita melihat template yang ditinggalkan oleh penjajah itu boleh kita perbaiki dengan satu keadaan yang cukup baik dengan suasana persekitaran masyarakat kita. Kita perbaiki, betul. Kerajaan di bawah Barisan Nasional, Kerajaan Pakatan Harapan dengan tempoh yang begitu singkat, ya, cuba perbaiki template yang ditinggalkan oleh penjajah. Tetapi template demokrasi parlimen yang ditinggalkan oleh penjajah itu cuba dicampur adukkan sehingga menyesatkan, ya, pandangan rakyat, ya, bahawa kita telah ada satu sistem yang sebenarnya meraihkan masyarakat pelbagai kaum. Kita ada India, kita ada Cina, kita ada orang Melayu, dan kita telah persetujui secara kontrak sosial sebelum merdeka. Tetapi kita mencabuli kontrak sosial tersebut, ya, dan kita ingin meletakkan satu kesamarataan. Sedangkan, ya, apa yang kita ingin wujudkan di negara kita iaitu keadilan. Ya, saya boleh katakan dalam satu analogi yang cukup jelas, dan saya pasti ramai yang sedia maklum, ya, kalau untuk satu perbarisan itu untuk melihat tembok di sebelahnya, ya, kita tidak boleh letakkan, ya, satu platform yang sama rata kepada haiwan seperti misalnya zirafah, ya, kucing ataupun arnab pada satu platform yang sama rata. Sudah pasti haiwan yang kecil tidak dapat melihat tembok seterusnya. Tetapi bagaimana untuk kita mengekalkan keadilan seperti yang kita janji sebelum merdeka kepada setiap kaum yang ada di negara ini, ya, seperti analogi yang saya berikan, sediakan keadilan kepada platform-platform haiwan yang kita sediakan itu untuk memastikan bahawa setiap, ya, kaum yang ada di negara kita itu mendapat apa yang sepatutnya mereka mendapat. Misalnya kita lihat orang India itu berada di estate-estate. Bagaimana untuk memperbaiki kehidupan mereka? Kita tidak boleh paksa orang India sebelum ini untuk bekerja di lombong-lombong seperti orang Cina. Mereka ada kehidupan mereka sendiri. Ya, mereka tidak ada kepakaran yang dibawa oleh orang Cina daripada China. Ya. Sebab itulah kita lihat, ya, dalam proses untuk membentuk negara kita sendiri, asasnya itu telah dibentuk berdasarkan kepada kelebihan yang ada pada kaum-kaum dan kekurangan yang ada pada kaum-kaum sendiri. Sebab itulah ada keadilan yang perlu ditegakkan kepada setiap kaum tersebut. Ya, kita tak boleh samaratakan hak yang sepatutnya yang kita berikan kerana mereka itu berlainan dalam konteks kemajuan masyarakatnya. Mereka itu berbeza latar belakang pendidikannya. Sebab itulah saya yakin kalau kita kembali kepada konsep pemufakatan yang asli, ya, yang diperkasakan, dikenal dan diperkasakan oleh Liebhardt, saya yakin kita akan kembali kepada landasan negara kita. Ya, tidak bersifat utopia semata-mata, ya, tidak bersifat hanya berfikir secara wah tidak dapat dilaksanakan, ya, kerana apa? Terlalu berteoretikal. Sebab itulah saya selalu berbual dengan sahabat-sahabat saya di universiti dalam bidang engineering ataupun daripada fakulti perniagaan, ya, yang tarafnya profesor. Ya, saya bukan profesor, saya kata prof. Ya, prof ni di dewan kuliah, ya, prof bercakap tentang teori-teori perniagaan, teori ekonomi, ya, sampai terbitkan artikel-artikel peringkat antarabangsa. Cuba prof tempah satu kios, prof berniaga
di Jalan Caukit ataupun di Jalan Tukul Abdul Rahman selama sebulan. Termenung sekejap. Profesor Fakulti Perniagaan. Saya kata kepada Profesor sahabat saya daripada Fakulti Engineering, ya, Prof bercakap tentang ya bagaimana konsep pemasangan enjin, ya, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan enjin. Tapi Prof ada modal yang besar, gaji Profesor 40,000 sebulan, ya. Prof ada modal yang besar, Prof cuba buka bengkel selama sebulan. Mereka tidak berpijak pada realiti semasa bahawa selain daripada teori, ya, mereka perlu memastikan bahawa secara praktikalnya mereka faham apa yang mereka lakukan. Kita sudah ada template pemufakatan. Ya, template ini sudah cukup berjaya, ya, dengan konteks barisan nasionalnya dalam tempoh awal selepas merdeka, ya. Tetapi semakin dirosakkan, ya, oleh pemimpin itu sendiri kerana ingin menunjukkan bahawa mereka mampu untuk mewujudkan satu pembaharuan, ya, perbaikan pada sistem, dan akhirnya, ya, cita-cita pemimpin tersebut yang gagal dilaksanakan, pemimpin itu menyalahkan rakyat akibat daripada kegagalan mereka untuk melaksanakan cita-cita tersebut. Saya tidak mahu namakan pemimpin tersebut, ya, walaupun pemimpin itu saya cukup hormat, tabik pemimpin itu sebagai negarawan ulung, tetapi jangan cacatkan, jangan rosakkan, ya, image, ya, dan pencapaian dalam tempoh 22 tahun mentadbir negara dengan hanya tempoh 1 tahun sahaja mentadbir semula negara. Terima kasih Doktor. Boleh saya tambah satu soalan last. Secara general ataupun secara spesifik kepada parti-parti yang ada, parti-parti politik ini, bolehkah Doktor ringkaskan secara ringkas saja apa masalah supaya mereka ni boleh dengar keluhan daripada rakyat? Apa masalah hampa ni sehingga memberikan kesan pada masyarakat? Last. Pemimpin kita dekil. Pemimpin kita ni tak nak dengar cakap ahli akademik pun. Kerana mereka lihat bahawa ahli akademik ini sudah tidak boleh membantu bagi membaiki negara kita yang telah dilanda masalah besar dalam konteks ekonomi dan sosial. Ya, kita lihat kalau nak lakukan satu perubahan reform, ya, kita perlu reform segala-galanya. Ya, kalau kita lihat rasuah nak dibantras, kita lihat bagaimana tindakan ekstrim di Filipina, bagaimana tindakan ekstrim misalnya di China itu untuk membantah rasuah. Tapi kita di Malaysia ini wujudlah institusi Badan Pencegah Rasuah ke, kemudian naik taraf Suruhanjaya ke. Kemudian kita juga terlalu banyak overlapping dalam sistem penguatkuasa di negara kita. Ambil contoh yang mudah lah. Ambil contoh yang mudah, kita tengok di atas jalan raya. Berapa banyak institusi yang ada kuasa tentang jalan raya. Polis Raja Malaysia, dan yang kedua kita ada JPJ, yang ketiga kita ada PBT, kemudian sebelum ni kita ada SPAT. Jadi kalau sebiji kereta melakukan satu kesalahan, ya, keempat-empat institusi itu ada atas jalan raya, 4 compound dikenakan. Ya, ini tidak efisien. Ya. Kita melihat bahawa keefisienan sistem kita itu sebenarnya bermula daripada bagaimana niat kita untuk melakukan satu perubahan kepada negara. Sedangkan kita lihat pemimpin-pemimpin politik hari ini sudah tidak mahu lagi mendengar. Saya tidak nyatakan sepenuhnya kepada pemimpin kerajaan yang memerintah hari ini semata-mata. Termasuklah pembangkang juga. Ya. Kita memberikan seminar, kita menyampaikan pandangan. Ada sebilangan yang setuju. Tetapi bagaimana kita diangkat sebagai satu sumber untuk menasihat, sebagai sumber untuk memperbaiki, ya, kebobrokan sistem yang sedia ada. Saya cukup gembira, ya, saya menelaah beberapa tulisan yang dihasilkan oleh Pak Ungku sebelum ni. Ya, bagaimana beliau sebagai seorang akademik, ya, ahli akademik yang cukup berjasa besar, ya, didengari oleh kerajaan, dan tinggalan idea beliau itu, ya, hari ini kita dapat lihat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Zaman beliau ahli akademik, ya, dihormati,
dan idea-idea itu diambil kira untuk jadikan dasar sebagai dasar kerajaan. Kita lihat tengok tabung haji, kita lihat angkasa. Hari ini kita lihat pelbagai skandal dalam institusi-institusi yang dinyatakan. Sebab apa? Ruh jiwa yang ada dalam penubuhan institusi tersebut telah dirosakkan oleh pemimpin-pemimpin politik. Sebab itulah kalau rakyat dia nak menegur, ada satu jalan saja. Kotak undi setiap 5 tahun sekali. Ahli akademik, pemimpin politik ini janganlah kita harapkan untuk mereka dengar sepenuhnya pandangan ahli akademik. Ya, kalau mereka nak mewujudkan satu persekitaran akademik yang baik, inilah sebenarnya yang boleh kita berikan ruang kepada ahli akademik untuk menasihat kerajaan, untuk menasihat mana-mana parti politik. Ya, jadi saya yakin ya kalau drama politik berterusan masih ada lagi di negara ini, ya, tunggulah dalam PRU 15. Bukan saja ya agamawan yang masuk sebagai menteri, menjawat jawatan sebagai menteri dalam kerajaan hari ini dibuang, tetapi saya yakin ya siapa saja yang terlibat serta dalam komplot untuk merosakkan ya mood rakyat, ya mereka yang dilihat boleh menghina atau ketepikan kebajikan rakyat, saya yakin rakyat akan menghukum mereka dalam PRU 15. Itulah sebenarnya yang berlaku dalam persekitaran rakyat Malaysia. Saya yakin ramai dalam kalangan rakyat Malaysia hari ini berkongsi mood yang sama. Ya, saya menyuarakan pandangan rakyat yang berada di bawahan. Ya, rakyat marhain yang kais pagi makan pagi, yang merasakan kesukaran kehidupan hari ini. Kalau dibiarkan rakyat terus berlapar, rakyat akan menghukum pemerintah dalam PRU. Baik, terima kasih pada doktor, dah sejam 40 minit. Baik, boleh lah tu. And saya dan tim Mak Community mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Muhammad Taufik yang sudi hadir dalam kita punya online pada malam ni, sembang 14 hari lockdown ni. Supaya nanti insyaAllah di masa akan datang kita akan jemput doktor lagi untuk topik yang lain. Baik, terima kasih pada yang hadir, komen dan bertanya soalan. Oleh itu saya tutup dulu majlis ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.